Thai Immigration itu, Datuk? Okey, terima kasih Cik Ismail. Ya. Sebenarnya selain daripada 3 kategori tadi, ada beberapa syarat tambahan. Okey. Perkara-perkara tambahan siapa yang layak yang terkategorikan di bawah 3 syarat tadi. Yang pertamanya adalah parti yang sebelum ini pernah mendaftar dengan mana-mana program pengampunan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, mereka juga boleh menyertai program ini. Manakala sebelum ni mereka pernah menyertai program recap pulang sebelum ni. Tapi mereka tak balik. So, apabila mereka tak balik, mereka sudah melakukan satu kesalahan. Tetapi mereka juga boleh join program ni. Melalui apa yang kita syaratkan. Mungkin mereka berada di kategori yang pertama. Tak ada PAS. Mungkin kategori kedua mereka tadi overstay. Sudah tentu mereka overstay. Mereka juga layak. Walaupun pernah menyertai program sebelum ni. Kita ada beberapa program. Back for Good sebelum ni. Kita ada repatriasi pulang sebelum ini. So program-program itu yang seumpama program repatriasi migran juga boleh dikategorikan mereka boleh masuk sekali menyertai program ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila parti itu datang ke Jabatan Immigration, mereka ini perlu keluar daripada Malaysia dalam tempoh 14 hari. Apabila mereka datang menyerah diri ke Jabatan Immigration, ada beberapa dokumen diperlukan. Di mana saya akan jelaskan kemudian apa dokumen dia. Tetapi apabila mereka datang kepada kita, mereka sertakan dokumen dan juga bayaran. Sama ada mereka kategori 1 RM500, kategori 2 RM500 dan kategori ketiga tadi adalah RM300. Mereka buat bayaran dan masa yang sama juga mereka perlu keluar daripada Malaysia dalam tempoh 14 hari. Selepas mereka serah diri, dengan arti kata lain, kita akan keluarkan satu dipanggil check-out memo. Iaitu satu surat kelulusan untuk mereka balik keluar ke negara mereka bagi memudahkan proses di airport. Di mana-mana pintu masuk. Apa perlu bukti-bukti seperti tiket penerbangan dan juga bukti-bukti seperti pembayaran dan juga wang tunai yang diperlukan untuk mereka ini layak dalam penghantaran dokumen tersebut? Okey, jelas sekali kita ada beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertamanya adalah kita parti tersebut perlu datang kepada kita menyerah diri. Bahasa yang lebih mudah saya cakap serah diri ke mana-mana pejabat immigration. Mereka perlu ada pasport. Dokumen pengenalan diri mereka daripada mana mereka datang. Kita mesti ada pasport. Kalau tidak, kita tak tahu sama ada individu tersebut daripada negara A atau negara B. Tetapi bagi mereka yang tak ada pasport, mereka juga perlu ada dokumen perjalanan lain yang sah. Dokumen perjalanan lain yang sah itu adalah yang dikeluarkan oleh kedutaan mereka di sini. Sebagai contoh, kalau mereka hilang pasport, mereka boleh mendapatkan sijil kecemasan yang dikeluarkan oleh kedutaan mereka untuk mereka balik. Kita akan terima. Satu, kita terima pasport. Yang kedua, dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh kedutaan mereka di sini. Jadi dua, tidak bermakna pasport saja. Yang keduanya, mereka perlu ada tiket pulang. Dengan arti kata lain, mereka perlu beli tiket dulu. Baru datang menyerah diri? Baru datang menyerah diri, dan tiket itu perlu ada tarikh dalam tempoh 14 hari daripada bermula daripada tarikh mereka menyerah diri ke Jabatan Immigration. Dengan arti kata lain, sebagai contoh, mereka datang ke Jabatan Immigration pada 1 hari bulan. Jadi apabila bermula 1 hari bulan tu, mereka perlu keluar daripada Malaysia sehingga 14 hari bulan. Dengan arti kata lain, mereka perlu beli tiket mungkin sebelum 14 lah. Mungkin mereka perlu beli tiket 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5, sampai ke 14. Itu syarat kita. Kita bagi tempoh masa 14 hari. Bagaimana kalau individu ataupun golongan ini yang langsung tidak mempunyai apa-apa dokumen seperti mana pasport ataupun masuk ke dalam negara ini mungkin secara illegal ataupun haram dan tidak berhubung langsung dengan kedutaan negara masing-masing. Jadi boleh serah diri begitu saja? Tak boleh. Jelas sekali mereka perlu rujuk ke kedutaan mereka. Kalau tidak, bagaimana kita boleh membuktikan bahawa individu tersebut datang daripada negara mana? Itu pembuktian. Jadi mereka perlu datang ke kedutaan mereka dan kedutaan mereka akan membuat pengesahan bahawa individu tersebut adalah warga negara saya, warga negara yang kedutaan tersebut. Kalau tak ada dokumen, macam mana kita boleh mengesahkan untuk kita memproses permohonan tersebut? So, kalau pasport tidak boleh dikeluarkan, mungkin mengambil masa yang panjang. Tetapi ada dokumen lain yang boleh dikeluarkan oleh kedutaan mereka. Kita tetap terima. Selagi dokumen itu adalah dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh
kedutaan ataupun mana-mana pejabat perwakilan di Malaysia ni. Okey. Jadi dua syarat tu penting. Sebab itulah orang yang tak ada, individu yang tak ada dokumen, pergi rujuklah ke kedutaan atau perwakilan mereka di Malaysia. Sebelum mereka hadir ke Jabatan Immigration. Jadi secara kesimpulannya, dokumen diperlukan, mereka perlu ada pasport maupun dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh negara mereka. Yang kedua, ada tiket pulang. Itu penting untuk mereka balik ke negara mereka dan mereka perlu keluar daripada Malaysia dalam tempoh 14 hari bermula daripada tarikh mereka datang serah diri. Mereka datang ke immigration ni, kalau kita tengok, bawa dokumen perjalanan. Yang kedua, bawa tunjuk kepada kita tiket pulang. Okey. Yang ketiga, mereka perlu bayar compound. Di sinilah bermulanya tadi tawaran compound tadi. Kita minta 500 untuk kesalahan pertama, kesalahan kedua. Saya tengah buat kira-kira kos ni, Datuk. Ya, berapa yang diperlukan? Kategori kesalahan tu tadi kan kita tetapkan dah. Maknanya bila mereka datang serah diri, bawa pasport atau dokumen yang dikeluarkan oleh embassy mereka, selepas tu ada tiket. Bawa tiket kepada kita. Saya sudah beli tiket. Okey, ini tiket saya. Tapi tiket tu kalau lebih 14 hari kita tak terima. Kita nak pastikan mereka tu keluar ada tempoh tertentu. Yang ketiganya mereka bayar compound. Okey. Ini boleh diuruskan oleh majikan mereka, Datuk? Kita begini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Tapi maknanya compound tadi mereka datang membayar compound, tetapi compound tersebut perlu dibayar melalui secara bukan tunai. Di mana proses bayarannya mereka boleh datang bayar melalui kad kredit, debit card maupun Touch 'n Go. E-wallet, Touch 'n Go e-wallet. Sebab immigration tidak pernah menerima cash dalam urusan immigration. Kita tak terima. Sekarang pun semua urusan di immigration kita menggunakan secara dalam talian maupun secara kad kredit ataupun debit ataupun e-wallet. Ya, Datuk, mungkin soalan ini kedengaran skeptikal sedikit kerana pembayaran secara dalam talian ini juga kita sedar status mereka itu apa yang mereka ada hanyalah tunai ataupun sekurang-kurangnya wang pos lah, Datuk. Jadi bagaimana ia boleh dikatakan memudahkan urusan pembayaran bagi parti? Proses pembayaran ni sebenarnya tak susah sangat. Untuk ada e-wallet ni, Touch 'n Go e-wallet ni boleh kita beli di mana-mana kan. Ada mereka boleh masukkan duit di dalam tu. Jadi kita tengok ini salah satu daripada cara bagaimana kita menguruskan keuangan. Di peringkat Jabatan Immigration